Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan penhakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru seterusnya, rakan-rakan seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Berdirinya saya di pentas yang keramat ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Gaya Hidup Sihat. Gaya hidup sihat adalah cara hidup yang mengutamakan kesihatan dan pencegahan daripada jangkitan penyakit. Fokus yang pertama untuk mendapatkan hidup yang sihat adalah melalui makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat banyak membantu proses penjagaan kesihatan. Kita perlu mematuhi aturan pemakanan merujuk kepada piramid makanan ataupun yang dicadangkan oleh pakar kesihatan. Pepatah yang mengatakan sediakan payung sebelum hujan sangat bertepatan dengan pengambilan makanan yang seimbang kerana ini dapat menjauhkan kita daripada sebarang jenis penyakit. Sebaliknya, tindakan yang mengamalkan pemakanan yang berbahaya seperti minuman keras serta gula dan garam yang berlebihan dalam makanan boleh memudaratkan kesihatan kita. Mengingat kembali kempen yang dilancarkan oleh Datuk Seri Leong Tiong Lai, Menteri Kesihatan Malaysia, iaitu kempen 8888 yang menyeru kita supaya mengamalkan 80% kenyang, 8 gelas air sehari, 8 jam tidur sehari, 8,000 langkah sehari dan makan sebelum jam 8 malam. Ternyata begitu mudah untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, fokus saya yang kedua adalah mengamalkan aktiviti bersukan. Sebagaimana yang kita semua sudah maklum bahawa tubuh badan dan otak kita mempunyai kaitan yang sangat rapat. Hal ini demikian kerana tubuh badan yang sihat dapat mengaktifkan perjalanan darah ke otak. Oleh itu, untuk mewujudkan tubuh badan yang sihat, kita seharusnya mengamalkan saranan Kementerian Kesihatan, iaitu bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 minit. Oleh itu, otak dapat berfungsi dengan baik tanpa sebarang gangguan, sekaligus memastikan kita menjalani kehidupan dengan sihat dan ceria. Secara tidak langsung, hal ini juga membenarkan penegasan bahawa otak yang cerdas pada badan yang cergas. Warga Dewan sekalian, orang-orang yang berilmu amat mementingkan aspek hidup secara sihat. Oleh yang demikian, ingin saya sisipkan fokus saya yang ketiga supaya dapat dijadikan panduan para hadirin sekalian dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Fokus saya kali ini berkait rapat dengan gejala sosial anak-anak muda pada era yang serba mewah ini. Pergaulan mereka yang terlalu bebas menyebabkan mereka mudah terdedah kepada pelbagai jenis aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti menagih dadah dan menghisap rokok. Dewasa ini, maklumat hanya berada pada hujung jari, maka kita semua sudah sedia maklum bahawa rokok dan dadah memberi kesan yang buruk kepada mental dan fizikal, bahkan kepada orang di sekeliling kita. Maka katakan tidak kepada rokok dan jauhilah dadah. Hadirin yang beriman lagi budiman, kesekitaran yang baik juga menjamin kesihatan yang baik. Seterusnya menjadi fokus saya. Perkara ini dapat diwujudkan dengan aktiviti bergotong royong sebanyak 1 kali seminggu. Aktiviti bergotong royong juga bukan sahaja dapat mewujudkan alam sekitar yang bersih, malahan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara jiran tetangga. Kawasan yang dipenuhi oleh sampah sarap akan mengundang pelbagai jenis ejen-ejen berpenyakit seperti lipas, nyamuk, lalat dan sebagainya. Ejen-ejen berpenyakit ini boleh membawa pelbagai penyakit yang boleh mengancam nyawa. Sebagai contoh, penyakit denggi yang disebarkan oleh nyamuk Aedes boleh meragut nyawa seorang pesakit. Maka marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar kerana sudah tentu kita tidak mahu mendapat penyakit yang begitu menakutkan ini. Kelihatannya masa amat mencemburui kita. Amalkanlah gaya hidup sihat supaya dapat menjamin kehidupan yang sihat berterusan. Dan jangan pernah beringat bahawa apabila kita beruang, maka kita tidak perlu menjaga kesihatan. Pendapat ini adalah salah sama sekali kerana wang tidak mampu membeli segala-galanya. Sebelum mengundur diri, dengarkan serakat pantun daripada saya. Jikalau jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jikalau silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Saya akhiri pidato saya dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia.